Terima kasih kepada Pengerusi Majlis dan terima kasih juga kepada pengarah CIDB Negeri Sabah dan seluruh warga kerja CIDB Negeri Sabah kerana sudi menjemput kami dari pusat IBS Jalan Tan Sri Waling, Kuala Lumpur untuk membentangkan kertas kerja pada pagi ini. Dan sekalun tahniah juga diucapkan kepada CIDB Negeri Sabah kerana telah berjaya menghasilkan seminar IBS pada pagi ini, dan selamat datang kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okey, membentangan kertas saya pada pagi ini yang bertajuk pengenalan kepada sistem binaan berindustri IBS untuk bangunan dan status pelaksanaan semasa oleh CIDB. So saya diberi masa selama lebih kurang 30 minit untuk menghabiskan pembentangan saya pada pagi ini. Okey, kandungan taklimat saya pada pagi ini iaitu apakah IBS, apakah komponen dan sistem IBS, mengapa kita menggunakan IBS, roadmap IBS dan SPP iaitu Surat Perkeliling Perbendaharaan bilangan 7/2008 dan pencapaian semasa pusat IBS. Okey, kita tengok apakah IBS. Mungkin ada di antara tuan-tuan ni yang dah lama involved dengan industri IBS ni. Sebab saya tengok ada 2-3 orang lah yang merupakan pemilik ataupun kilang-kilang di sekitar Sabah ni, dan juga yang mungkin yang baru nak mengenali apakah IBS. So kita tengok IBS ni adalah singkatan daripada Industrialized Building System atau Sistem Pembinaan Berindustri. So bila sistem pembinaan berindustri ni bermakna kata dia dibina di kilang. So bila dibina di kilang ni, dia akan meningkatkan kualiti, dapat mempercepatkanlah untuk kerja-kerja pembinaan. Sebab antara komponen IBS ni telah disiapkan di kilang dan kita bawa ke site untuk installation, untuk pemasangan. Berbanding dengan kaedah konvensional, semua kerja-kerja kita buat di site. Kalau kita tengok kerja-kerja untuk pembinaan formwork, untuk kalau you nak buat satu-satu kolom tu, you nak kena ada tukang formwork, tukang kerja-kerja besi, tukang konkrit. So ia mengambil masa yang lama lah. Macam you nak makan, you beli kek lah. You dah beli kek yang dah siap ataupun you beli bahan-bahan nak buat kek tu, lebih kurang macam tu lah dia punya perbezaan dia. Industri IBS dengan kaedah konvensional dalam pembinaan. Okey, pembinaan IBS dibahagikan kepada dua sistem iaitu terbuka dan tertutup. Kita tengok pembinaan IBS terbuka di mana semua komponen IBS boleh digunakan dari pelbagai pengeluar IBS bagi membina sesebuah bangunan. So kalau kita tengok kaedah pembinaan terbuka ni, kalau misalnya ada 4 company lah, company A, B, C, D. So dia punya setiap komponen tu dia boleh digunakan. Okey, misalnya you order daripada company A ataupun company A dah habis stok, you guna daripada company B. So dia boleh guna ataupun suit dengan untuk dia punya komponen lah. Okey, itu tadi saya jelaskan tentang sistem pembinaan IBS terbuka. So dia lagi satu ialah pembinaan IBS secara tertutup, di mana komponen bangunan yang dihasilkan adalah bersifat proprietary, di mana komponen-komponen bagi sesebuah bangunan adalah dihasilkan dari satu pengeluar IBS saja. So kat sini mana kata dia ada dia punya sendirilah. So jadi company lain susah lah nak merge dengan dia punya produk. Contoh dia macam
You tengok sport rim kereta Malaysia dengan BMW lah, 4 lubang dengan 5 lubang mesti tak boleh masuk punya kan. So dia punya perbezaan dan lebih kurang macam tu lah. Okey, definisi lain ABS. Istilah lain yang boleh dikaitkan dengan ABS ialah, selain itu kita sebut sebagai rumah pasang siap lah. Yang kita tengok dekat set, kadang kalau you pernah tengok, dia dah ada siap dah. Itu macam dinding-dinding bangunan, tiang, kolom, just pergi pasang saja. Ini sistem pembinaan luar tapak berindustri, di mana kadang ni you kena faham, kalau misalnya untuk kawasan yang agak pendalaman, so nanti dia punya transportation agak bermasalah lah. Takut kalau terlalu lama dia bawa, nanti komponen tu akan pecah atau akan menyebabkan defect lah pada komponen tersebut. Jadi ada juga yang kawasan-kawasan pedalaman dia casting sebelah side lah, casting on site, ataupun prafabrikasi komponen dan kaedah pembinaan moden. Okey, kita tengok definisi ABS, iaitu merupakan sistem atau kaedah pembinaan yang mana komponennya dihasilkan di dalam keadaan terkawal. So di sini dia sebutkan di kilang ataupun di tapak bina. Yang saya sebutkan tadi lah, di tapak bina tu kalau kawasan tu agak ke pendalaman. Diangkut dan dipasang dalam kerja pembinaan dengan menggunakan pekerja di tapak yang minima. Minima ni bermaksud kita menggunakan pekerja yang sedikit lah. Tak macam kaedah konvensional, kalau you nak tengok dia kena ada tim untuk kerja-kerja kayu, untuk kerja-kerja besi, kerja-kerja bata dan lain-lain lagi lah. Tapi kalau untuk IBS ni, kalau kita tengok untuk pembinaan sebuah rumah 2 tingkat, sebuah rumah dia tahu, dia memerlukan pekerja tak sampai 10 orang. Boleh siapkan untuk sebuah rumah 2 tingkat. So ini kita tengok gambar dia, bagaimana dia buat komponen tu di kilang dan bagaimana dia angkut untuk ke tapak pembinaan dan bagaimana dia pasang. Okey, kalau kita tengok kaedah pembinaan secara konvensional ni, dia banyak kerja-kerja wet trade lah, kerja-kerja pembacaran konkrit, kerja-kerja kayu, motongan kayu, untuk penyimpanan kayu tu. Tapak binaan tu you nak kena perlukan kawasan yang agak luas untuk simpan semua benda-benda ni, kerja-kerja bata, besi, keluli dan peralatan. Berbanding dengan kaedah IBS, okey, kerja-kerja ni semua dia bawa buat di kilang, and then pergi ke tapak bina, terus pasang forward kayu semua, dan pembaziran dan penyebatan bahan binaan, jumlah buruh yang digunakan, mutu pembinaan dan tempoh penyiapan. Kalau untuk kaedah IBS ni, memang dalam kajian yang kita buat, dia dapat mengurangkan separuh daripada tempoh pembinaan. Selalu kalau kita beli rumah, kita sign SMP, dia akan status situ setahun setengah ke 2 tahun. Tapi untuk rumah-rumah IBS ni, daripada kajian dia memang dapat reducekan separuh, iaitu mungkin setahun, mungkin tak sampai setahun pembinaan rumah. Lagi satu, you kena faham tau, kadang-kadang kalau kita tengok asal buat nampak benda siap tu, itu IBS. You tengok buat jambatan, semua itu IBS. Okey, IBS dimaksudkan sini adalah untuk bangunan. Dia bukan untuk infra. Untuk infra macam kolom, jambatan, longkang, itu dipanggil precast system, bukan IBS. Kadang even dekat KL pun yang cakap itu apa LRT semua itu IBS, itu salah. So IBS ni yang kita guna pakai tu untuk bangunan saja. Okey, apakah komponen IBS? Okey, untuk makluman semua, kalau you pernah involve dengan projek-projek kerajaan yang mewajibkan penggunaan 70%
komponen IBS, inilah dia yang diambil kira sebagai 70% ataupun 50%. Okey, dia terdapat 5 jenis komponen IBS. Iaitu kekuda bumbung, rasuk, dinding, tiang dan lantai. 5 komponen ni saja yang digunakan sebagai pengiraan untuk you mencapai 70% projek-projek IBS. Okey, kita tengok ni kategori IBS dibahagikan kepada 5 kategori, iaitu konkrit pelatuang ataupun precast konkrit, blok, kerangka keluli, kerangka kayu dan acuan yang berulang. Okey, dekat sini saya nak highlightkan iaitu mungkin precast you dah familiar dah faham. Okey, blok ni banyak juga kita terima. Kadang-kadang sebab bentuk dia sama dengan bata je, bentuk persegi. Tapi yang membezakannya adalah daripada segi sizing dia. Kadang kita terima permohonan untuk status IBS, tapi kita tengok sizing dia tak mencapai. Dia bentuk sama juga, 4 segi macam bata, tapi saiz dia kita ambil kira at least pun 300 kali 150 kali 100 untuk you mendapat iktiraf sebagai pengeluar sistem IBS untuk sistem blok. Okey, terdapat juga sistem lain yang menepati kriteria IBS yang dikenali sebagai sistem inovatif. Sistem inovatif ni kalau you pernah tengok dekat YouTube atau kat mana-mana pun, macam kalau normalnya dinding kita pakai konkrit, tapi ada sekarang ni polystyrene pun dah boleh digunakan sebagai dinding lah. Ataupun macam kayu-kayu yang diawet dan dibuat sebagai dinding. Tapi dia lapiskan juga lah dengan finishing mortar. Itu dikenali sebagai sistem inovatif lah. Okey, inilah jenis-jenis sistem IBS yang saya nyatakan tadi, iaitu precast konkrit yang terdiri daripada kolom, beam, slab dan wall lah. Dan ini sistem acuan atau reusable formwork. Sistem acuan ni kalau you tengok biasa pun dia panggil acuan juga, tapi dia guna kayu je lah. So kayu tu you boleh guna at least pun 3 kali je. Itu pun saya rasa dah maksimum dah. Selalunya kalau 3 kali tu dia sudah tak kuat dah kayu tu. Tapi untuk sistem reusable formwork ni, dia ada yang dibuat daripada besi, aluminium ataupun plastik lah. So dia kena guna at least pun minimum 20 kali dan ke atas. Itu boleh diambil kira sebagai salah satu daripada sistem IBS lah, iaitu sistem formwork. Selalunya formwork ni digunakan untuk high-rise building lah. Sebab untuk benda-benda yang pengulangan ni dia senang untuk digunakan lah. And then kerangka kebeli, kerangka kayu. Kerangka kayu ni saya rasa sistem yang kurang popular lah. Sebab kayu sekarang kalau you nak dapat yang berkualiti agak mahal. Kalau yang tak yang murah ni kurang berkualiti lah. Sistem blok dan sistem inovatif. Okay, ini dia antara contoh-contoh sistem konkrit pelatuang, iaitu precast kolom, beam, slab, wall. Okay, ini sistem acuan lah kalau you tengok, iaitu macam tunnel form, beam and column, molding form, permanent steel formwork dan sebagainya. Okay, sistem kerangka keluli. Ini yang untuk sistem ni selalu macam untuk kilang-kilang lah. Kilang-kilang macam IKEA selalu gunalah sistem ni. Okay, sistem kerangka kayu, itu timber frame, prefab timber, roof truss. Sistem blok, iaitu interlocking concrete masonry unit, lightweight concrete block dan sebagainya. Serta sistem berinovatif. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Kalau kita nak membina menggunakan IBS, macam mana kita punya foundation work yang kita nak bikin? Kita sediakan foundation work. Okey. Untuk IBS, kalau untuk pengiraan skor IBS, kita
kita start daripada ground floor lah. So kalau untuk below groundwork ni, you boleh guna kaedah konvensional lah. Even kalau you punya basement you pakai IBS pun, kita tak ambil pengiraan dia yang untuk 70% tu. So pengiraan untuk IBS dia ambil kira daripada ground floor up to ke atas lah, ke bumbung punya sistem kerangka lah. So kita sediakanlah dia punya foundation. Foundation macam biasa juga. Penghasilan produk komponen melalui proses dan prosedur operasi yang terkawal bagi mencapai kualiti yang ditetapkan. So bila dah buat di kilang, you semua baca konkret, semua dah dikomputeriskan, jadi senanglah untuk mengawal kualiti. Berbanding dengan kalau you pour dekat site, kena pula cuaca hujan, lepas tu dia punya panas ekstrim, jadi pengeringan konkret atau curing system tu akan mendatangkan masalah lah untuk mendapatkan kualiti yang diingini lah. Okey, penyiapan lebih cepat. Penggunaan komponen prefabrikasi dan proses pemasangan komponen yang mudah dan cepat. So bila benda dah siap di kilang, dibawa pergi cuma untuk pasang je lah. Tak perlu lagi lah untuk susun bata semua tu. Okey, pengurangan pekerja di tapak. Pemasangan dengan cara yang lebih sistematik dapat mengurangkan penggunaan pekerja di tapak. So, macam saya sebutkan tadi, kalau untuk sebuah rumah memerlukan tidak sampai 10 orang, berbanding dengan kaedah konvensional, kalau tuan-tuan dah pernah involve dengan construction sebelum ni, tuan-tuan sendiri pun tahulah 10 orang tu mungkin untuk kerja-kerja kayu saja ataupun kerja-kerja besi sajalah, tak masuk untuk kerja-kerja lain lagi ya. Okey, ini kita tengok pembangunan IBS di Malaysia. Okey, kalau kita tengok IBS ni bukan barulah di Malaysia ni. Itu start daripada tahun 1966 lagi. Iaitu projek flat keliling. Kalau siapa yang pernah biasa dengan di Kuala Lumpur, flat tu sekarang pun sedang dirobohkan lah. So mana kata IBS ni sudah lama lah, bukan baru kita dengar ni. Cuma dulu nama dia lain lah. Orang selalu sebut prefab dulu, zaman dulu lah. And then pada 1999 IBS Strategic Plan dibangunkan. And then pada tahun 2001 MS 1064 iaitu Modular Convention sebagai panduan dan mereka bentuk bangunan. So bila sudah ada sistem yang sistematik, kita cuma rujuk pada Malaysian Standard. Kita tak nak lagi ada saiz-saiz yang tak mengikut standard. So dalam MS 1064 ni dia dah stated kan lah, saiz beam, saiz kolom, and then dia punya tingkap, pintu, semua dah ada saiz standard. And then IBS roadmap dibangunkan pada tahun 2003 hingga 2010 dan disambungkan pada 2011 hingga tahun ni lah, 2016, tahun yang terakhir untuk IBS roadmap. And then for the next year kita akan sambung pada CITP lah, iaitu 2016 hingga 2020. Okey, untuk tajuk CITP ni nanti akan dijelaskan oleh Encik Idrus, salah seorang speaker daripada pusat IBS yang akan mentangkan secara lebih terperinci dan lebih detail lah tentang CITP ni. Okay, kalau kita tengok dia punya perjalanannya, roadmap daripada 2003 hingga 2010, and then 2011 hingga 2015, and then kita akan sambung dengan CITP lah, 2016 hingga 2020. Ini adalah jawatankuasa mantau IBS, iaitu jawatankuasa induk terdiri daripada KSN dan Sekretariat IBS Pemasaran. CIDP adalah di bawah jawatankuasa pengurusan komponen IBS dan JKR adalah jawatankuasa teknikal IBS. Okey, kita tengok IBS roadmap ataupun hala tuju IBS lah. Okey, kalau kita tengok balik yang sebelum ni, yang IBS roadmap 2003 hingga 2010 tu, kita nak tengok dia punya matlamat dia adalah satu, memang untuk mengurangkan pergantungan pada pekerja asing lah. Sebagaimana kita tahu, pekerja asing ni
mendatangkan bukan macam masalah jugalah kepada kita ni. Di mana salah satunya pengaliran wang. Kalau kita tengok setahun tu terlalu banyak duit kita ni pergi keluar. Selain daripada masalah-masalah sosial yang lain. Dan peningkatan kualiti, produktiviti, keselamatan dan daya saing di dalam industri pembinaan. Dan menjana pertumbuhan ekonomi baru iaitu industri komponen IBS melalui sistem pembinaan terbuka. So bila ada permintaan untuk IBS ni, jadi akan timbullah industri baru lah. Mungkin lepas ni kita ada data lah manufacturer di Sabah ni. So kita harap lepas ni mungkin akan bagi sikit idea lah untuk mencuba bidang baru dalam IBS ni sebagai pembekal sistem IBS. Ini adalah surat keliling pengendaraan bilangan 7 tahun 2008, iaitu menyatakan keperluan 70% kandungan komponen IBS dalam projek kerajaan. So untuk projek-projek kerajaan yang bernilai 10 juta ke atas, you mesti menggunakan 70% kandungan IBS. So macam mana pengiraan dia tu, macam saya cakapkan tadi, you kena tengok dia punya komponen dia. So lepas tu kita sambung roadmap IBS 2011 hingga 2015, dan ini merupakan tahun yang terakhir. Kita tengok dia punya matlamat dia. Sama juga, mengekalkan komitmen dan momentum 70% kandungan IBS dalam projek kerajaan sehingga tahun 2015. Dan meningkatkan kandungan penggunaan IBS dalam projek-projek swasta ke tahap 55% menjelang tahun 2015. Okey, kita tengok pencapaian semasa IBS, iaitu pengeluar pengedar komponen IBS dan kontraktor IBS. So di sini saya tunjukkan data lah apa yang kita buat di pusat IBS tu. Iaitu kita mengeluarkan persijilan penilaian pengeluar berstatus IBS. So mana-mana antara you yang untuk dapatkan status ni, so boleh datang ke pusat IBS lah, di Jalan Chan Soleh Kuala Lumpur untuk membuat permohonan. So lepas tu kita akan jalankan dia punya proses lah. So ini dia punya proses-proses je lah. Dan ini adalah merupakan contoh sijil lah. Okey, objektif dia memberi pandangan pada penggiat industri, khususnya pengeluar komponen IBS terhadap tata cara proses penilaian pengesahan persijilan pengeluar berstatus IBS yang dilaksanakan oleh CIDB, dan menetapkan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh pengeluar bagi melayakkan meletakkan pentalian sijil pengesahan AIS lah. Ini tengok klasifikasi dia. So sekarang ni kita kelaskan kepada 3 kelas lah, kelas A, B dan C. Kelas A you perlu adakan requirement dia lah, you perlu ada ISO semua lah. So untuk kelas A kita bagi selama 3 tahun, kelas B selama 2 tahun dan kelas C selama 1 tahun. Okay, ini kita tengok kapasiti pengeluar IBS tahun 2015. So sekarang di Sabah cuma ada 13. Setakat ni lah, setakat yang kita buat pemantauan kita buat ni. Mungkin selepas hari ini mungkin akan ada peningkatan lagi lah untuk di Sabah. Diharapkan So untuk keseluruhan manufacturer sebanyak 201 syarikat saja. Dan yang paling ramai adalah di Selangor, company-company IBS. Okey, ini bilangan syarikat. Ini data yang agak latest lah, sehingga November. So boleh tengok situ lah, yang negeri pengeluar, precast ataupun onsite precast, formwork. So di sini kita ada memang kita buat pemantauan setiap bulan. Kita akan update di masa ke semasa. So ini dia pecahan dia, pengeluar dan pengedar.
tuan-tuan. Okey, ini bilangan kontraktor IBS yang mendaftar. So bilangan IBS yang diiktiraf, kalau you ada pengkhususan B01 untuk kerja-kerja prekas, B02 untuk kerja-kerja besi, B19 untuk formwork, B22 untuk sistem blok, dan B23 untuk timber sistem. So setakat November 2015 ni, untuk keseluruhan seluruh Malaysia sebanyak 8,259. Ini untuk kontraktor, yang tadi tu manufacturer, pengeluar. So agak beza lah. So, sampai itu kita juga ada merekodkan konsultan untuk IBS lah. Sebab kalau masalahnya satu je kat sini, kalau you nak start IBS, you kena dapatkan konsultan yang faham dengan IBS. Kadang-kadang sebelum ni kita pun ada juga dapat jemputan dari ICU untuk projek-projek yang bermasalah. Macam mana projek IBS tangguh sampai 2 tahun, 3 tahun. Rupanya pada awal pelaksanaan tu dia dah tak betul lah. Dia dapat konsultan yang untuk kerja-kerja konvensional ni, and then macam mana dia nak masuk tender. You tender konvensional, you nak implement IBS. So macam mana? Ada masalah tak? Memang masalah besar. So kita boleh kata kita selalu dapat apa ni, jemputan lah daripada ICU untuk projek-projek yang ada masalah sikit lah. Masalahnya sebab pada sini lah, daripada awal pelaksanaan lagi you sudah tak faham, dia akan membawa sehingga ke habis. So mungkin nasihat pada you yang untuk jalankan projek-projek IBS ni, you dapatkan konsultan yang betul-betul faham dengan IBS. Kalau tak, memang masalah. Okey, ini antara kajian yang kita buat, iaitu kajian kesukanan pelaksanaan IBS dalam projek-projek kerajaan untuk projek yang sejumlah 85 projek. Dan tempoh kajian kita buat yang pada 2008 hingga 2010. So daripada kajian ni kita dapati terdapat 6 petunjuk keberkesanan, iaitu peningkatan dalam kualiti pembinaan di kilang. So bila antara komponen ni dibuat di kilang, memang terdapat mutu lebih meningkat lah. And then peningkatan produktiviti pekerja, iaitu peningkatan sebanyak 43.7%. Dan tempoh pembinaan pengurangan sehingga 23.3% ataupun 7.2 bulan. So tak sampai setahun lah. Dan pengurangan tenaga kerja asing, keberkesanan kos dan juga pembadiran bahan binaan dapat dikurangkan. Okay, ini statistik IBS pelawat lah yang kita menerima saban tahun. So mungkin ada tuan-tuan, puan-puan ataupun yang ada hajat untuk buat lawatan ke pusat IBS. So saya bagi wakil pusat IBS mengalu-alukanlah kedatangan tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey, kesimpulannya, IBS ni daripada segi kualiti, iaitu hasil produk yang kualiti tinggi melalui proses buatan terkawal dan cara pemasangan yang telah dipermudahkan. And then masa pembinaan lebih cepat, serta pekerja tapak bina lebih sedikit, dapat dikurangkan. Dan you boleh juga layari kita punya website lah, IBS, iaitu www.ibscenter.com.my. Selain itu, you boleh tengok dekat Facebook iaitu Jom IBS. So dalam tu dia ada banyak jugalah yang latest info kat Facebook. Kita pun ada buat juga. Dia punya Facebook Jom IBS. You tengok tu, just like je. Dan sekian, terima kasih untuk bintangan kertas saya pada hari ini. Dan kalau ada apa-apa terkurang, saya mohon maaf lah. Dan saya sudahi dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih. Kita ada perubahan jadual ni. Jadi kepada tuan-tuan yang ingin ajukan soalan, soalan sekarang boleh kemukakanlah. Sebab yang kalau ikut jadual kita ada sesi soal jawab nanti sebelah petang ya. Tapi kita ubah selepas penceramah kita selesai bagi ceramah, tuan-tuan terus boleh kemukakan soalan. Siapa okey? Assalamualaikum. Nama saya Amir Hisham Jisman daripada SEM, Association Consulting Engineers Malaysia Sabah Branch. Saya ingin tanya berkenaan dengan konsultan yang registered dengan IBS ni. Dia punya apakah kriteria-kriteria yang perlu ada untuk perunding-perunding ini dapat didaftarkan sebagai perunding IBS lah. Satu. Kedua, rata-rata juga kami sebagai perunding kejuruteraan apabila berurusan dengan pihak IBS supplier ni, kebanyakan mereka adalah proprietary system. Jadi mereka akan come with their own design. Jadi endorsement untuk design ni selalunya akan dibuat oleh pihak konsultan seperti kami. Jadi sama ada pihak JKR akan membuat diskaun dari segi fee terhadap desain yang telah diperiksa dan diluluskan itu. Itu saja saran saya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Kalau untuk yang soalan pertama tu, kalau untuk pendaftaran tu you boleh datang dapatkan ada borang lah. So dalam tu dia ada checklist, you boleh follow. Dan untuk soalan kedua ni rasanya saya serahkan kepada Dr. Kamaludin lah daripada JKR sendiri. Sebab kalau untuk CIDP ni yang macam untuk projek swasta ni, kita dulu ada untuk wave levy lah, you achieve 55% and above lah. Itu saja yang kita bagi. Tapi kalau untuk JKR ni saya tak clear lah. Minta Dr. Kamaludin mungkin boleh jelaskan lah selepas ni. Nama saya Karl dari Dewan Pelanggan Kedua. Soalan yang pertama berkenaan dengan CITP tadi, kurang jelas dia punya penjelasan. Mungkin perbezaan di antara roadmap hala 7 yang sebelum dengan CITP yang akan dimulakan tahun depan. Yang kedua berkenaan dengan ada juga dikatakan bahwa semua projek di atas 10 juta ini memerlukan skor sebanyak 70% penggunaan IBS. Adakah ini akan dimasukkan dalam tender yang menyebabkan jika sebuah syarikat tidak ada ataupun tidak mencukupi skor itu boleh ditolakkan tender? Terima kasih. Okey, untuk soalan yang pertama yang berkenaan CITP itu akan dijelaskan oleh pembentang kertas kerja seterusnya. Saya akan bagi detail tentang CITP lah. So tadi saya cuma cakap tentang pengenalan IBS dan berkenaan dengan roadmap yang kita laksanakan sebelum ni lah. So untuk the next year ni kita akan transfer ke CITP. So akan dijelaskan oleh Encik Muhammad Idrus nanti. So berkenaan dengan pengiraan 70% tu, dia untuk merujuk pada surat kelih pemberdayaan tadi. So dia mewajibkanlah sebanyak 70% untuk kerja-kerja yang bernilai 10 juta dan ke atas. So masa tender tu you dah kena submit lah dia punya drawing tu, dan you kena tunjuk lah you menggunakan cukup tak 70%.